Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Menurut Facebook Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, negara harus segera tangani isu pekerjaan di bawah kelayakan pendidikan, underemployment. Menurut perangkaan terbaru yang dikeluarkan Jabatan Statistik Negara setakat Mei 2022, kadar pengangguran dalam negara adalah 3.9% bersamaan 637.7 ribu orang. Namun isu yang juga perlu diberikan perhatian serius bukan sahaja isu pengangguran, tetapi isu pekerjaan di bawah kelayakan pendidikan ataupun underemployment. Terdapat dua jenis underemployment. Pertama, time-related underemployment. Kedua, skill-related underemployment. Time-related bermaksud pekerja yang bekerja kurang daripada 30 jam seminggu disebabkan pekerjaan yang tidak cukup. Skill-related underemployment, mereka yang terpaksa bekerja di bawah kelayakan pendidikan mereka. Time-related underemployment setakat 2021, 417,28%. Skill-related underemployment setakat 2021, 285,8,000, 1.9%. Fenomena graduan bekerja dalam industri gig ataupun sebagai penghantar, P-hailing ataupun e-hailing juga salah satu daripada isu yang perlu ditangani. Kita harus sedar bahawa pengangguran dan underemployment merupakan satu bentuk kerugian kepada negara. Ianya berupa pembaziran sumber daya manusia. Sekiranya mereka yang menganggur ini berpeluang untuk bekerja, sudah pastinya saiz ekonomi negara akan jauh lebih besar dari sekarang, hasil dari pertambahan potensi output dan perkhidmatan yang dapat dihasilkan. Sekiranya underemployment dapat dihapuskan dan pekerja yang berkepakaran berpeluang untuk bekerja di dalam pekerjaan yang bersesuaian dengan kemahiran, maka mereka akan dapat memberikan sumbangan produktiviti yang jauh lebih besar kepada ekonomi. Kelembapan ekonomi dan kejatuhan tingkat pelaburan merupakan punca utama yang menyebabkan tingkat pengangguran dan underemployment di kalangan anak muda meningkat. Dengan itu, kita perlu mencari idea baru yang dapat membantu dalam memacu pemulihan ekonomi negara pasca COVID ini. Sebab itulah pentingnya strategi penciptaan peluang-peluang pekerjaan mesti dirangka secara komprehensif dan holistik, mengambil kira pendekatan ekonomi yang progresif dan berdaya maju untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Pada masa yang sama, mampu menarik minat pelabur-pelabur berkualiti yang berupaya mencipta pekerjaan berkualiti untuk rakyat. Ini termasuklah perencanaan projek-projek mega berdaya maju yang mampu mencetuskan anjakan drastik kepada ekonomi negara. Pelan pemulihan ekonomi negara bukan sahaja bergantung kepada polisi yang mantap, tetapi juga sangat bergantung kepada kestabilan politik agar plan ekonomi yang dirangka dapat dilaksanakan. Kiranya anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.